Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada rancangan Sembang Rambang bersama saya, Muhammad Syaril Zaim bin Muhammad Syaril. Hari ini saya akan ditemani oleh dua orang individu. Seorang ialah rakan sekerja saya. Silakan Encik Luffy. Nama saya Muhammad Lutfi Hakim Muhammad Nizam. Hari ini saya dan Encik Syahadat ditemani dengan tetamu khas, iaitu seorang individu yang baru saja menghabiskan pengajian PhD dalam bidang sains sosial dengan cemerlang. Jadi dengan ini dipersilakan doktor untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Doktor. Waalaikumsalam, doktor. Nama saya Muhammad Nur Rafiq Aiman bin Muhammad Nur Rizan. Syukur kita kehadrat ilahi kerana berpeluang bersama-sama dalam majlis yang mulia ini. Terima kasih atas memperkenalkan diri. Tanpa melengahkan masa, marilah kita beralih kepada topik utama yang ingin kami kupaskan pada hari ini, iaitu tentang etika dan peradaban yang semakin pudar di kalangan masyarakat berpelbagaian. Sebelum itu, izinkan saya untuk menerangkan beberapa definisi asas dalam tajuk kita hari ini agar penonton-penonton tidak akan menghadapi sebarang kekeliruan semasa mendengar perbincangan kami. Definisi pertama ialah etika membawa maksud falsafah moral yang membangunkan dan menyusun kelakuan yang betul atau salah. Hal ini menunjuk kepada tingkah laku moral manusia dan cara manusia bertindak dalam keadaan tertentu. Seterusnya, peradaban membawa definisi sebagai tahap perkembangan sosial dan sistem sesuatu bangsa. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Encik Luffy. Di mana ada etika, di situ juga ada peradaban. Dua konsep ini merupakan konsep yang sering berkait rapat. Seperti yang semua sedia maklum, perubahan yang berlaku di dalam kalangan masyarakat ini melibatkan tiga aspek, iaitu sosial, ekonomi dan politik. Jika kita menjaga ketiga-tiga aspek ini dengan baik, maka pembangunan negara akan memberikan kesan positif, iaitu seperti dapat meningkatkan ekonomi negara, menambah pendapatan negara dan secara tidak langsung dapat menjaga imej negara. Walau bagaimanapun, terdapat kesan yang boleh menjejaskan pembangunan negara, iaitu seperti kemunduran sifat etika di kalangan masyarakat. Jadi etika dan peradaban ini mempunyai sentiasa dalam risiko dan memberi kesan kepada pembangunan sesebuah negara. Terima kasih Encik Luffy atas penerangan yang sangat jelas. Seterusnya, kita akan mengupas sedikit demi sedikit isu kita hari ini, bermula dengan soalan kepada Doktor. Ya, saya. Doktor, soalan pertama yang ingin kami kemukakan ialah, adakah Doktor setuju dengan pernyataan kami yang menyatakan bahawa etika dan peradaban antara masyarakat pelbagaian negara kita ini semakin pudar, Doktor? Apa pendapat Doktor? Ya, betul. Saya amat setuju dengan perkara itu. Hal ini telah menunjukkan bahawa kepudaran etika dan peradaban telah wujud sejak tahun sebelum ini, di mana ia berlaku perbalahan dan pergaduhan bukan sahaja melibatkan kaum Melayu tetapi juga melibatkan kaum lain seperti China dan India. Ya, betul sekali Datuk. Saya sangat setuju dengan penerangan Datuk. Sejak kebelakangan ini semakin banyak perbalahan antara bangsa yang berlainan yang dapat saya saksikan, sama ada di media sosial dan juga di mata saya sendiri, Doktor. Seterusnya, Doktor, ada sebarang tambahan dalam soalan seterusnya. Apakah faktor yang menyebabkan isu ini?
Okay, baik. Sebenarnya terdapat pelbagai faktor yang boleh menyebabkan kepudaran etika dan peradaban. Tapi pada hari ini saya akan memberikan 2 contoh faktor, iaitu yang pertama, kurangnya pendedahan tentang etika dan peradaban sejak dari bangku sekolah. Saya dapati bahawa pelajar kurang diberi pendedahan tentang ilmu tersebut, dan pada zaman kini kita boleh lihat di sekolah mereka hanya memfokuskan tentang ilmu akademik sahaja dan tanpa mereka sedari jika kurang pendedahan tentang ilmu etika dan peradaban, ia boleh memberikan kesan yang amat buruk pada masa akan datang. Ya, betul sekali, Doktor. Saya juga mempunyai anak kecil yang masih bersekolah dan saya dapati kebanyakan aktiviti yang diberikan oleh guru mereka di sekolah kebanyakannya mempengaruhi dalam bidang akademik sahaja dan etika dan peradaban itu kurang diberi pendedahan. Dan terpaksalah kami, ibu bapa, memberi pendedahan tentang etika dan peradaban tersebut di rumah. Bukan hendak menafikan yang itu bukan tanggungjawab ibu bapa, tetapi pihak-pihak guru di sekolah juga perlulah membantu dalam mendedahkan sedikit demi sedikit dalam bidang etika dan peradaban ini. Ya, betul. Okay, ada tambahan, Doktor, seterusnya? Okay, baik. Yang faktor yang kedua, iaitu terpengaruh dengan budaya barat. Pada masa kini, kita boleh lihat masyarakat kita sering meniru budaya barat dan tidak semua perkara itu mendatangkan kebaikan. Sebagai contoh yang saya boleh beri, mereka mengejek dan menggunakan kata-kata kesat, malahan mereka menyentuh perkara-perkara yang sensitif seperti warna kulit dan budaya sesebuah kaum dan bangsa dan boleh mencetuskan pergaduhan. Saya sangat setuju dengan pernyataan doktor, terutamanya di dalam media sosial. Budaya barat menunjukkan contoh-contoh yang tidak baik seperti menunjukkan diskriminasi terhadap masyarakat yang berkulit hitam serta bangsa-bangsa lain yang tidak sama seperti mereka. Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan kamu berdua. Jelas dengan bukti dan kita semua sedia maklum dengan isu ini. Jadi, memandangkan isu ini sudah berkeliaran dan sesuatu perlu dilakukan dan untuk mengatasi isu ini. Jadi soalan yang terakhir memandangkan kita kesuntukan masa, ya, Doktor. Apakah, pada pendapat Doktor, apakah langkah-langkah bagi mengatasi isu ini? Okay, pada pandangan saya, langkah-langkah yang saya boleh jelaskan pada hari ini, yang pertama, menggalakkan aktiviti yang memupuk hubungan baik seperti aktiviti ziarah menziarahi apabila musim perayaan. Dan saya ingin memberi cadangan kepada setiap kawasan perumahan agar melakukan aktiviti gotong royong di kawasan mereka. Dan jika aktiviti ini dapat dilakukan, sekaligus boleh mengukuhkan lagi hubungan antara satu sama lain. Ya, tepat sekali, Doktor. Yang memandangkan beberapa tahun lepas ini kita menghadapi pandemik dan pelbagai aktiviti sosial terpaksa dikekang dan ia memberi kesan kepada kehidupan masyarakat dan memandangkan kehidupan kita sudah beralih kepada fasa endemik. Saya juga mencadangkan kepada taman-taman perumahan kembali menjalankan aktiviti pemasyarakatan seperti betul. gotong royong dan aktiviti penziarahan rumah ke rumah pada musim perayaan. Hal ini sedikit demi sedikit akan memulihkan isu ini. Seterusnya, Doktor, poin terakhir bagi majlis ini sebelum kita menutup majlis. Okey, langkah yang terakhir yang saya boleh jelaskan, langkah ini saya ingin tujukan kepada pihak berkuasa dan pihak atasan untuk menjalankan kempen kesedaran untuk semua lapisan masyarakat. Kempen ini juga penting untuk membuka minda masyarakat bahawa pentingnya etika dan peradaban dalam membentuk negara yang harmoni. Terima kasih. Mengadakan kempen merupakan idea yang sangat bernas bagi kita, bagi
memberi kesedaran kepada kita tentang pentingnya etika dan peradaban di kalangan masyarakat berpelbagaian, iaitu dari sejak bangku sekolah hingga ke dewasa. Betul. Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Jadi, memandangkan kita telah tiba pada pengakhiran rancangan, marilah kita tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Dan sebelum itu, saya ingin menyerahkan sagu hati dan serta sija kepada Dr. Nur Rafiq Aiman sebagai tanda penghargaan kepada beliau. Silakan, Doktor. Demikian sajalah. Terima kasih kepada kedua-duanya, Cik Lufi dan Dr. Nur Rafiq Aiman. Doktor, ada sepatah dua kata yang terakhir ingin Doktor ucapkan? Okay, baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Syahadat dan Cik Lutfi kerana telah menjemput saya sebagai tetamu untuk kita membincangkan tentang etika dan peradaban dalam masyarakat yang semakin pudar dalam Malaysia. Terima kasih. Terima kasih. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja daripada kami.